So how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Apa khabar? So hari ni kita nak buat satu menu yang sempena kita nak meraihkan Thaipusam. Jadi hari ni saya nak masak satu menu yang popular bagi masyarakat India, iaitu kita nak masak dengan menggunakan kelor, bukan daun kelor tetapi buah kelor, ataupun dia punya buah kelor yang panjang tu, ataupun in English they call moringa pod ataupun moringa fruits. Dia tanam daun kelor tu, dia akan keluar dia punya buah dia, dan buah dia tu kita nak masak pada hari ni. Kebetulan saya dapat bahan ni, kawan saya bagi dan saya nak masak. So kalau kita nak masak buah kelor ni, biasa sedap kita masakkan dengan kari. Ada orang yang vegetarian dia masak begitu saja, tetapi hari ni saya nak masakkan dia dengan daging lembu. Saya nak cari tetel tapi tak jumpa tetel. Tapi kalau tetel tu lagi sedap sebab dia ada rasa lemak-lemak sikit. So bila kita nak masak kari ni, macam biasalah, kalau saya masak kari memang tidak menggunakan daun kari, dan resepi ni pun saya dapat daripada daripada kawan saya yang berbangsa India. Jadi dia kata tak perlu letak daun kari, cukup dengan rempah yang very simple untuk disiapkan, tetapi rasa kari dan sedap. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana nak menyiapkan menu ni, so let's check it out this recipe, okay? So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. So look at this. Ini adalah buah kelor ataupun in English dipanggil moringa pod ataupun moringa fruit, okey. Bentuk dia macam ni. Ini amat popular bagi masyarakat India, dia suka makan dia punya buah ni untuk kita masakkan gulai atau masak kari, okey. So as you know, today we want to make a curry buah kelor dengan tetel ataupun daging lembu, my version Portu Jawa, or in English they call moringa pod ataupun moringa fruits beef curry, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Bila kita nak masak buah kelor ni, kena ada buah kelor ni lah. Dia memang agak keras, nanti kita kena siap-siapkan dia. Secukupnya, ini ada dalam 2, 4, 6, 8. Ini ada dalam 8 batang, kita akan gunakan semua. And this one adalah kita punya daging lembu ataupun beef. Ni bahagian yang tender, soft and tender, sebab kita malas nak rebus, kita masakkan terus. Ini adalah daging batang pinang kita. Ini dalam 1 kilo, 1 kilo. Kalau tak ada, sedap lagi kalau kita gunakan tetel, daging tetel. Daging tetel lagi sedap sebab dia ada lemak-lemak. Tapi sebab tak jumpa daging tetel, kita gunakan daging yang ada dekat rumah, okay? And this one is a chopped onion, bawang merah yang telah kita chop secukupnya. Kita perlukan sekotak santan. This one is a coconut milk. 1 tablespoon of turmeric powder, serbuk kunyit dalam 1 sudu makan. Saya suka ada rasa pedas. One is a 2 tablespoon of red pepper powder ataupun serbuk lada dalam 2 sudu makan atau 1 sudu makan. Terserah kepada cita rasa anda. 4 pieces of tomatoes. Tomato ni kita akan chopkan 4 biji. And this one is the chopped garlic, bawang putih yang telah kita chopkan secukupnya. And this one kita punya cili. Cili pun kita chopkan juga secukupnya. Cili hijau campur cili merah. So bila kita masak daging, mesti kena ada 4 sekawan. Members, this one is a cinnamon stick, kayu manis, cardamom, buah pelaga. And this one adalah cengkeh, kita punya clove. Dan juga this one is a star anise, bunga lawang. Kalau kamu masak dengan buah kelor je, tak menggunakan daging, tak perlu letakkan 4 sekawan. And this one is a 1 tablespoon of coriander powder ataupun serbuk ketumbar, 1 sudu makan. This one is a fennel and cumin ataupun 1 teaspoon of jintan hitam dan juga jintan manis, secukupnya. Dan saya suka letakkan terung. This one is optional lah. Terung ada dekat dalam peti ais, tak guna lagi. So kita masak sekali lah. And this one is the lady's fingers ataupun okra. Kalau you nak letak lah, tapi hari ni kita tak letak sebab lady's finger ni saya nak masakkan asam pedas. Tapi kalau you tak mau guna terung, you boleh gunakan lady's fingers. Okay, so hari ni saya nak makankan dengan kita punya ikan talapia ataupun ikan mujair. Saya nak gorengkan saja. Kebetulan saya dapat ikan mujair ataupun ikan talapia ni. Okay, so itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia. Daging ni kita nak potong-potong. Saya tak semuakan kita buat sikit je lah. Okay. Ini adalah daging batang pinang, jadi dia tak ada urat-urat sangat. So kita boleh potong-potongkan terus. Kita boleh masakkan terus. Okay. Potonglah bagaimana saiz yang you nak potong. Okay, kita potong-potong kecil macam ni, okay. Dia tidak terlampau kecil, sedang elok. So siapkan semua, okay. So sekarang kita nak siapkan buah kelor kita. Kita kena bersihkan dia, kita kena siangkan dia. Potongkan buntut dia, potongkan macam ni. Siapkan, kita kena potongkan dia macam ni.
Ya, dan kita potekkan dan kita siapkan dia punya kulit dia, kita kena buang. Macam tu. Ya, macam tu. Kita buangkan kulit je supaya dia dapat meresap dan dia tidak berbau kita punya kari kita. Kurang bau dia lah ni kita siapkan macam ni, okey. Like this. Okay. Dan seterusnya kita siapkan lah bersihkan macam tu. So kita potong agak-agak lah mengikut saiz yang anda suka Dan kita potekkan dia dan kita siapkan dia macam tu. Macam ni. Alright. Like this, okay. Senang je nak siapkan dia kan. Tarik macam tu. Yeah. Very simple kan. Like this. Alright. And do it all. Buat semua sekali. Okay, so sekarang ni dah siap kita bersihkan kita punya buah kelor kita. So, kita punya kulit ni kita buang lah So, kita basuhkan dia bersih-bersih. So, sekarang ni kita nak masakkan dia, okay? Okay, so now we preheat this all. Kita panaskan minyak. Kita tumiskan kita punya bawang kita, onion. And this one is our garlic, kita punya bawang putih. And ini adalah kita punya cili kita. And kita tumiskan sampai dia layu, sampai dia terbit bau okay? Until the aroma is come out and quite dry, okay? Look at dia dah layu, dia dah agak terbit bau okay? Kita masukkan kita punya tomatoes, kita chop tomatoes, kita masukkan. Kita tumiskan dulu sampai dia hancur lah, sampai dia masak Nampak ni dia dah super dry, dia dah layu, tomato dia pun, tomato dia dah masak. So sekarang kita masukkan serbuk kunyit, this one is the turmeric powder. Serbuk lada, this one is the red pepper powder. And we mixing kita adukkan merata. Kita masukkan 4 members 4 sekawan. Jintan manis, jintan hitam fennel and cumin powder. The coriander powder ataupun serbuk ketumbar. And kita tumiskan dia. Okay, sudah aroma kari dah terbit dengan sendirinya. Macam kita tumiskan rempah kari pula. Dah bau macam kita tumis rempah kari. So, kita masukkan plain water air secukupnya. Sikit lah dulu, okay? And mixing lah. Okay, look at this. Dia dah macam kari kari yang belum diletakkan santan Okay, so sekarang kita letakkan daging lembu yang telah kita bersihkan, kita basuh, kita masukkan. Kita masakkan dulu supaya daging lembu ni dia empuk Ni dia punya aroma dia dah menggugah selera belum masak lagi ni Kita tunggu daging kita ni masak sebab daging batang pinang ni around dalam setengah jam ke 15 minit dia dah agak empuk Now after 20 minit nampak ni dia dah super dry, dia dah agak kering dia punya kuah dia. So sekarang kita masukkan buah kelor kita ataupun moringa pot kita masukkan. Kering kita tambahkan lagi sikit dia Kita gaulkan merata kita masak dia sampai dia masak jadi sekali masak dengan daging tu bagi dia empuk lagi okay. Saya masukkan Maggi cukup rasa je you can taste dengan garam, gula, MSG terserah kepada cita rasa anda. Dan masukkan juga sedikit gula kari ni kan ada rasa manis-manis sikit manis sangat sikit je jangan manis pula nanti kan buat pengat pula Dan kita tutupkan, akan dia marinate sampai dia masak. Okay, sebelum kita masukkan kita punya terung kita So now after 5 minutes, selepas 5 minit agak masak kita punya daging kita pun dah daging pun dah empuk. Saya suka terung, so kita masukkan terung Terung ni kita masak lagi 5 minit lagi kalau kita masukkan terung awal-awal nanti dia akan lembik, dia akan bonyok ke dalam tu Kita masak lagi 5 minit sebelum kita masukkan santan, okay? Now after 5 minit, selepas 5 minit terung kita dah masak dah warna dah masak kat sini, so kita kacau-kacaukan
And lastly, kita masukkan santan kelapa, okay? Kecilkan api, masukkan santan, ya. And we mix ni, kita adukkan merata, okay? Dan kita biarkan dia merenih 5 minit. Dan kita tutupkan, we cover up. Yang kecil kita renihkan dia supaya santan tak pecah dan rasa kari ni sedap, okay? So we come back after 5 minit. Okay, so sekarang ni after 5 minit saya dah tutupkan api. Nampak tu? Terung kita dah masak, ni terung dah masak. Kita punya moringa fruit pun dah masak ni, ya. Dan daging dia pun dah empuk. This one is our beef, dah masak. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. Amen. Hi, also look at this. This one adalah moringa pot ataupun moringa fruit ataupun buah kelor, biji kelor ke batang kelor ke, daripada daun kelor tu dia keluar benda alah ni, dan kita masakkan pada hari ini. Ini adalah versi saya bagaimana saya menyiapkan kita punya resipi pada hari ini dengan ada daging lembu ke sini. So tanpa membuang masa, marilah kita makan, dan happy Thaipusam. Walaupun hari ini saya syuting bukan untuk Thaipusam, kita syuting dulu sebelum kita sambut Thaipusam, dan video ni saya hope dapat disiapkan, diedit sebelum Thaipusam. Okay, so kepada anda semua jemput makan, marilah kita rasa kita punya buah kelor ni adalah kita punya buah kelor. Dia kalau makan dia kena gigit, tarik gitu, kita nyonyot-nyonyot sikit. Pakai tangan hari ni kita pakai tangan sebab menu ni memang sesuai makan pakai tangan masyarakat India. Kalau dia nak makan, biasa makan pakai tangan. Dia soft and tender, dah jadi biji-biji macam biji-biji kacang bendir, tapi dia bukan kacang bendir, dia besar-besar biji dia. Rasa dia memang sedap, manis-manis. Sedap. That's why kenapa masyarakat India amat suka menu ni. Kita makan dengan terung, dan kita ambil sayur sikit. Dia punya dia punya daging, ya. So kita makankan daging dulu dengan nasi, tepuk makan semua. Macam ni resepi yang very simple, tanpa menggunakan rempah kari, tanpa menggunakan daun kari. Dia dah terbit dia punya bau kari kan. Sebab saya tak boleh makan daun kari, saya ada allergic, jadi kita tak letak. Kepada anda dekat luar sana yang suka daun kari, nak dapatkan bau yang lagi kick dia punya bau kari tu, you boleh taburkan kari. Daun kari tu you gorengkan dulu makan terung dengan kita punya ikan talapia, ikan mujair ikan talapia hitam. Di Malaysia dia panggil talapia hitam, di London dia panggil ikan mujair. Okey, satu lagi memang sedap kita punya biji daun kelor ni. Dia punya biji dia, kalau nak beli yang besar-besar. Bagi anda yang tak pernah makan biji kelor ni, cuba resipi ni. Dia memang sesuai untuk dimasakkan kari. Daging ni kalau pakai tetel lagi sedap sebab dia lembut, sebab dia ada lemak dia. Bagi anda yang bertanya kepada saya kat mana nak dapatkan daun kelor buah kelor ni, kalau dekat Kuala Lumpur, awak pergi dekat sekitar Kota Raya. Dekat Kota Raya tu, sekitar situ ada kedai-kedai Nepal, kedai-kedai Bangladesh. Kan banyak orang Bangla kat situ. Pergi dekat dia punya market dia, masuk kat dalam tu yang jual makanan basah. Dia jual buah kelor ni, okay? You boleh beli kat situ. Masa saya beli ni, my friend cakap dia punya 1 kilo RM8. 1 kilo RM8. Jadi you boleh belilah. Kalau untuk satu makan seorang sisi keluarga dalam 5 batang tu cukup banyak ni.
puas makan. Betul-betul enak.